Mari kita berdoa. 我们一同心祷告。 Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kami bisa beribadah bersama pada hari ini. 主，感谢你今天也赐给我们一段美好的时间来敬拜并赞美您。 Dan di dalam suasana Natal kami masih diberi kesempatan terus untuk merenungkan tentang kasih Tuhan untuk kami manusia berdosa yang Tuhan nyatakan melalui kedatangan Tuhan dan Juru Selamat ke dunia ini. 在充满喜乐的气氛中，我们还有一段时间来默想神的话语，因为我们都是充满罪的罪人。 Bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kami boleh sekali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. 感谢你赐给我们一段宝贵的时间，我们一同来阅读并默想你的话语。 Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. 求主亲自向我们说话，我们预备心来听你的话 Kami 语。 serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya 我们把 Tuhan. 以下时间完全恭敬交托在主的恩手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 我主 berdoa. 耶稣宝贵的名，我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah New Covenant atau 亲爱的 perjanjian 弟 yang 兄姊 baru. 妹们，今天我默想的主题是新约。 Dan kita akan membaca dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. 我们读的经文是取自于耶利米书31章31到34节。 Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. 耶利米书31章到34节。 Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. 耶利米书31章30到34节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列的家和犹太家立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说道：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们的里面，写在他们的心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你该认识耶和华，因为他们从小到自大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华所说的。” Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. 录期到此为止的有福的人，他是不单是阅读默想，还并把神的话语行在生活中。 Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? 古诗人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？ Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan jawabannya jelas sekali. 那么这个答案，这个问题起答案是非常的明确的。 Jawabannya adalah tidak dapat. 答案是不能的，不行的。 Operasi plastik pun juga tidak dapat. 通过一些的外科手术也是不行的， Kecuali terjadi mujizat. 除了有神的神迹出现。 Kalau tidak terjadi mujizat, sudah tidak mungkin akan bisa 如果说 terjadi. 没有神的神出现，是这一切是不能行、不能办到的事。 Orang Ethiopia gambaran orang dari daerah Afrika yang gelap kulitnya. 古诗人就是所来自非洲，他们是具有皮肤黑色的民族。 Macan tutul pun punya karakteristik yaitu kulitnya yang belang ini. 猫那个豹呢，虎豹呢，它们是其特点就是它有它的斑点。 Bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? 我们就是些行恶的人，如何能够行善呢？ Ini perikop yang juga dicatat oleh Nabi Yeremia. 那么这是属于耶利米所记载的。 Yeremia melihat keadaan bangsa Israel di zamannya. 耶利米当时看到当时的以色列民族在他的时代的时候， Dosa dan kejahatan mereka itu sudah sudah melekat
erat dengan hidup mereka. 那么他们的罪权已经稳稳的站在他们的生命里中， Mereka itu terbiasa atau membiasakan diri berbuat jahat. 他们已经习惯或者惯于犯罪。 Saudara, berdosa itu seperti natur mereka yang tidak bisa lepas dari hidup mereka. 那么犯罪仿佛是他们的天性，已经不能够离开他们的生命。 Maka mereka tidak mungkin sudah mengubah jalan hidup mereka yang jahat menjadi jalan hidup yang baik. 于是他们不能够改变他从恶的生活成为从善。 Dan inilah dilema spiritual yang dilihat oleh Nabi Yeremia di zamannya. 就是耶利米先知他所看到这些以色列民的他们的罪性， Maka dia bertanya, bagaimana mungkin? 而且他问到如何岂能？ Saudara, jawabannya jelas tidak mungkin. 那么答案是非常明确的，是不可能的， Kecuali terjadi mujizat. 除了神的神迹。 Saudara, dilema spiritual inilah yang menolong kita untuk bisa memahami perikop Yeremia 31 yang tadi kita baca. 所谓的困境，让我们能够意识到，这刚刚我们读的一处经文，就是31节到34节。 Kenapa Allah perlu mengadakan perjanjian baru ini dengan Israel? 为什么神要有新的盟约、契约与当时的以色列民呢？ Saudara, istilah perjanjian baru di sini sangat unik sekali karena di perjanjian lama cuma muncul satu kali dan itu di Yeremia 31. 那么新约就是在旧约，就是耶利米书有出现过一次， Dalam bahasa Inggris ada New Covenant. 在英文说 New Covenant 新约。 Kita bukan bicara kitab-kitab perjanjian baru, bukan. 我们不再说新约就是圣经的新约。 Apa itu perjanjian? 那么新的约是什么呢？ Apa itu covenant? 那么 covenant 是约或者契约是什么呢？ Saudara, covenant itu sederhananya memiliki arti perjanjian atau agreement antara dua pihak yang menjalin relasi, yang mana ada janji-janji dan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam relasi yang dibuat itu. 简洁的说，这是盟约，或者不论是盟约、契约，就是有两方面达成一同共识、一致同意和所立下的签下的约。 Saudara, cukup umum sekali orang zaman itu di zaman Alkitab mengadakan perjanjian. 那到时候他们在一个新约时代，他们有了约。 Seorang pria dan seorang wanita akan menikah, itu pun disebut sebagai masuk dalam satu perjanjian. 那么男女要结婚，也是进入一个约。 Seorang raja bisa mengadakan perjanjian dengan bangsa yang ditaklukkannya. 那么一个国王或者国君能够他所克服的打败的民族，也跟他们立个约。 Ada satu kerajaan bisa mengadakan perjanjian dengan kerajaan yang lain. 那么一个国君、一个国王可以跟另外这个国君、国王也立一个约。 Dan di dalam perjanjian itu selalu ada janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan yang disetujui dua pihak. 那么在约里，它就是涵盖着彼此双方他们同意一致的观点。 Saudara, menariknya, saudara, istilah covenant perjanjian di Alkitab dipakai untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia. 因为入圣的这个约就是谈论及神与人的关系。 Beberapa kali dikatakan Allah membuat perjanjian dengan beberapa orang. 那么在记载说，有神与许多人立了约， Dengan Nuh. 跟挪亚、 Allah membuat perjanjian dengan Abraham. 亚伯拉罕、 Dengan Daud. 大卫， Dan yang penting adalah juga dengan Israel. 然后也跟以色列 Melalui Musa. 通过摩西。 Saudara, yang terakhir ini melalui bangsa Israel, melalui Musa dengan bangsa Israel, sudah tercatat di dalam Keluaran 19 sampai 24. 然后在出埃及19章到4到5、6节有记载，耶和华神与以色列民通过摩西所立的约。 Allah membuat perjanjian dengan Israel setelah mereka keluar dari Mesir. 让他们自从出了埃及后，耶和华神与他们立了约， Allah berjanji untuk jadi Allah mereka. 成为约中是说耶和华神成为他们的神。 Allah akan memenuhi kebutuhan mereka. 耶和华必满足他们的需求。 Tetapi Israel dituntut untuk tunduk. 那么以色列民也要顺服神。 Saudara, di dalam perjanjian ini kita melihat dengan jelas Allah lah yang berinisiatif memulai relasi itu. 从这些约里的涵盖里，我看到是耶和华上帝说，神本身亲自主动与他的民所立的约。 Karena Allah yang memilih, Allah yang menyelamatkan mereka. 就是神拣选的他们，是神眷顾他们。 Bukan karena bangsa Israel jumlahnya lebih besar dari bangsa lain. 不是以色列民族的人口多于其他的民族。 Allah memilih mereka bukan karena mereka lebih hebat dari bangsa lain. 耶和华上帝拣选他们，也不是说他们强过其他的民族， Tetapi karena Allah mengasihi mereka. 因为是耶和华上帝是爱他们、怜悯他们。 Nah, saudara, Allah yang berinisiatif membuat perjanjian ini juga menuntut ketaatan. 弟兄姊妹，神自己立的约，他也要求我们的顺服。 Maka dikatakan di Keluaran 19 因此在出埃及记19章 ayat 5 dan ayat 6 dikatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. 这就接受我今晚所听从的话，遵守我的约，就在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。 Jadi Israel diminta untuk berpegang pada perjanjian itu. 那么以色列民那么没有遵行以神的立的约， Tetapi sayangnya saudara, kita melihat di sepanjang perjanjian lama, perjanjian ini ternyata sering dilanggar oleh Israel. 遗憾的是，我看到这个历史中记载着长年累月以色列民不断的屡次的违约。 Bangsa Israel berulang kali gagal mentaati Allah. 以色列民屡次完全失败，没有顺从顺服耶和华上帝。 Mereka berulang kali memberontak kepada Allah. 他们屡次背逆违抗了神， Berbuat jahat dan jatuh dalam penyembahan berhala. 行恶变成现在拜偶像的罪坑里。 Maka mereka harus dihukum. 于是他们必将受到惩罚。 Dan puncak penghukuman yang tercatat di kitab perjanjian lama adalah mereka dibuang ke bangsa lain. 那么惩罚中最巅峰时期，就是他们被掳到外邦去。 Saudara, inilah kegagalan Israel untuk memegang perjanjian itu. 弟兄姊妹，这是以色列民他们没有遵守这个约。 Saudara melihat kenyataan yang seperti ini, 弟兄姊妹看到这个实际的情况， maka Allah harus lakukan sesuatu yang baru. 那神必须要有新的方式。 Dan inilah yang tadi kita baca di Yeremia 31. 就是刚刚我读的一处经文，在耶利米书31章， Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, 神的话语透过耶利米先知临到以色列百姓。 ayat 31 dan 32, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 耶和华说：“以日子将到，我将与以色列家和犹太家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。” Perjanjian yang sebelumnya atau perjanjian yang lama, Old Covenant, itu telah dilanggar. 那么旧约就是旧过去所的约，已经被以色列百姓所违背了。 Dan pelanggaran itu sudah terjadi cukup lama. 他们所违背的约长达好长的时间， Bukan hanya di zamannya Nabi Yeremia. 不仅是在耶利米的那个时代。 Saudara, Allah itu sudah bertindak seperti seorang suami mengasihi istri. 耶和华神当时已经像一位丈夫爱妻子一般， Tetapi Israel seperti istri yang dikasih itu menolak, menghina suaminya. 可是以色列民作为一个妻子，却背逆了丈夫，并且侮辱了其丈夫。 Saudara, sekalipun keadaan Israel yang tidak setia ini, Allah tidak menyerah. 尽管是以色列民是不忠不义的，可是我们的耶和华上帝却不因此而放弃。 Allah tidak menyerah di dalam komitmennya kepada bangsa Israel. 耶和华对以色列民的承诺从未放弃。 Memang betul Allah harus menghukum mereka. 确实，耶和华神要惩罚他们， Tetapi penghukuman itu bukan kata akhir bagi mereka. 但是惩罚不是说他们的结局， Hukuman itu bukan akhir dari segalanya. 惩罚不是说一切的了结。 Setelah kita bersyukur punya Allah seperti ini 我 loh. 们感谢我们具有这样的神， Kita mungkin dihukum karena dosa kita. 因着我们的罪，我们被惩罚。 Tetapi hukuman itu tidak pernah merupakan the end of everything. Kesan- Akhir dari segalanya. 那么惩罚并不是说是一切的终点或者结局， Tuhan masih mau untuk menarik kembali ini. 神还是要把我们拉回去。 Maka penghukuman itu bukan berarti eksistensi bangsa Israel itu berakhir. 惩罚并不是说以色列民的生存就即将结束， Tetap ada masa depan, tetap ada pengharapan. 还是有前途，还是有未来。 Allah tidak membiarkan umatnya ini terus berada dalam kegelapan. 耶和华神不允许他的子民总处在黑暗中。 Maka Allah ini mau mengadakan rekonsiliasi ini. 因此神与百姓再有一个调和调解， Saya bayangkan seperti hubungan suami istri yang sudah ada di ujung perceraian ini. 好像夫妻之间已经走向离婚的边缘。 Tetapi kemudian sang suami itu memutuskan untuk ayo kita perbaharui pernikahan kita. 可是最终丈夫说：“我们再来是更新我们的婚姻。” Sepertinya Allah berkata kepada Israel ini, engkau tidak setia kepadaku, aku tidak akan membiarkan kau pergi. 仿佛神对以色列民说：“你虽然不忠不义，可是我却不因此而背约或
Aku mau memperbarui relasi denganmu. 我要在与你们之间的关系再度更新。 Jadi sudah lihat di dalam perjanjian yang baru ini, sekali lagi kita melihat Allah yang berinisiatif. 我从这新的约，我看到这个观点，看到是我们神的主动， Bukan Israel yang berinisiatif. 不是以色列人的主动。 Dikatakan aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. 我要与你们在立约， Saudara, kalau didasarkan berbangsa Israel, maka tidak akan terjadi. 那么是对以色列人所说的， Karena Israel berulang kali gagal. 因为以色列人已经被约了。 Coba bayangkan Israel seperti kita nih, 那么说以色列人想象如同我们一般， yang sering datang kepada Tuhan minta ampun. 我们总是来到神的圣座前恳求神的怜悯。 Kita berkata kepada Tuhan, saya tidak akan berbuat dosa atau kesalahan itu lagi. Saya berjanji akan lebih baik lagi. 我对神的说，我们不再犯罪，不再犯同样的罪了。 Kita berdoa seperti 我 itu. 们如此的祷告， Berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian lakukan dosa yang sama. 隔了一些日子，我们又在犯同样的罪。 Kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sama lagi. 我们在他死了到神座前，同样向神承认我们的罪愆过犯。 Saudara, Israel itu seperti kita sekarang ini. 可是当时以色列人就像如今的我们一般。 Maka bagaimana mungkin perjanjian ini diinisiatif oleh Israel yang berulang kali gagal dan gagal ini? 那么岂能这以色列的百姓屡次失败，岂能他们在以神立这个约呢？ Sebab kalau didasarkan pada kemampuan bangsa Israel, maka tidak akan terwujud perjanjian yang baru itu. 按照当时以色列人能力，这个新约是绝不能够实现的、兑现的。 Maka inisiatif harus dari Allah. 那么这个是主动权是必须从神那方面的。 Allah akan melakukan hal-hal yang hanya Allah bisa lakukan. 神能够所行的事，唯有神能行的事。 Kalau Allah tidak melakukan, tidak akan terjadi hal-hal itu. 若是神不行的话，就不能够发生这些事了。 Apa saja yang dikatakan di sini? 那么这里说到什么呢？ Yang pertama, 首先第一个， dikatakan begini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. 我要将我的律法放在他们的里面，写在他们心上。 Saudara, permasalahan dengan perjanjian yang lama, yang sebelumnya itu bukan perjanjiannya itu cacat. 那么关乎过去所立的旧约，不是说已经有记载的、写下来的。 Permasalahan dengan perjanjian yang lama itu adalah bangsa Israelnya yang gagal. 那么当时的问题是在于以色列民失败了， Bukan hanya gagal, mereka sesungguhnya tidak mampu. 不仅失败，是他们没有办法， Tidak mampu untuk taat. 没有办法顺从神的话。 Mereka bukan sekedar menolak 他 firman 们 Tuhan. 不但是抗拒背逆神的话语， Tapi mereka memang tidak mampu untuk taat. 然后他们确实是没有能力去顺从、听从神的话语。 Jadi permasalahan mereka permasalahan di dalam nih. 因此的问题是在他们里面的问题， Hati mereka yang tidak beres. 是他们的心不正， Hati mereka yang jahat. 他们的心是邪恶的心。 Saudara, dengan tahu akar masalah ini, maka Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. 因此，神就把新的律法就放在他们心里面，写在他们心上。 Saudara, tindakan ini adalah tindakan yang mau menunjukkan Allah perlu mengubah, memperbarui hati supaya bisa taat. 神的行为就是足以证明神就要改变的心，让以色列人心的改变后能够顺服神的话语。 Saudara, Allah bukan hanya menuntut ketaatan dari hati, 神不是要求他们心里的顺从而已， tetapi Allah menanamkan ketaatan itu di hati. 神已经把这个顺从移植在他们的心理上。 Saudara, inilah transformasi hati, transformasi dari dalam keluar, from inside out. 这是一个改变、转变，是由里出外的转变。 Allah itu sepertinya memberi hati yang baru. 仿佛是神已经把一颗新的心赐给以色列的百姓。 Sebab kalau tidak punya hati yang baru ini, tidak mungkin akan bisa taat. 弟兄姊妹，若是没有一颗新的心，是完全不可能能够顺从神的话语。 Orang berdosa tidak mungkin akan bisa taat. 一个犯罪的人却不能够顺从神的话语， Dan tidak akan mau taat. 而且也不肯听从神的话语。 Kalau Allah tidak memperbarui atau merestorasi atau mentransformasi hati. 要说神不要改变、移植他们的心， Saudara, inilah yang dituliskan juga di kitab Yeskiel. 就是在以西结书也写到， Bukan hanya Yeremia bicara perjanjian yang baru ini. 不仅是耶利米谈到新的约， Yeskiel juga bicara perjanjian yang baru sekalipun tidak memakai istilah itu. 虽然他没有使用这个俗语， Dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. 在你赐给你一颗新的心和灵。 Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu
那么那些已经不被背离的心，要从你心中挪去、挪开， memberikan kepadamu hati yang lembut. 赐给你一颗温柔的心。 Jadi saudara, inilah yang akan dilakukan oleh Allah. 这就是神所行的、所做的。 Kalau Allah tidak lakukan itu, sudah tidak mungkin bisa umatnya mentaati 如果 dia. 说神没有行的话，那么他的子民是截然行不出来。 Yang kedua, 第二点， Tuhan berkata begini, 神说道。 Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. 我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。” Saudara, kapanpun Allah membuat satu perjanjian, 神不管何时他立了一个约， yang dia berikan sesungguhnya adalah dirinya sendiri. 他所赐就是他把自己完全的摆上。 Ini berkat yang luar biasa. 这个是非常莫大的福分。 Allah memberikan dirinya sendiri untuk bersekutu dengan kita. 神把他自己的生命献给我们，要与我们一同团聚， Supaya kita ini bisa punya relasi dengan dia. 好让我们与他有建立良好的关系。 Jadi Allah itu bukan sekedar Allah yang ada di atas sana. 神不只是在至高之处的神， Bukan sekedar Allah yang kita tahu, oh dia maha kuasa, maha besar. 不只是我所认知的至尊至高的神。 Sukacita kita memiliki Allah bukan karena Allah itu hebat. 我们 Bukan. 我们的至高之神让我们得到极大的开心，不是那 Tetapi 个。 sukacita itu muncul kenapa? Karena dia Allahku, my God. 我们的喜乐是因为他是我的神， Dia milikku dan aku miliknya. 他是属于我的，我也是属于他的。 Saudara, relasi ini sudah terbangun melalui perjanjian yang baru ini. 这个新的关系已经建立起来，是通过新的约。 Maka dalam perjanjian yang baru ini, saudara, pengenalan akan Allah itu dimungkinkan bagi siapa saja. 那么新的约立了之后，那么对任何人对神的认知都有可能的。 Semua punya akses yang sama. 大家都具备有同样的渠道。 Salah kalau mengatakan cuma orang-orang beragama, orang-orang suci yang bisa punya akses datang bersekutu dengan Tuhan. 说唯有他们有这个有宗教信仰的人，有连结心的人，才有这个渠道。这个是错误的观点。 Ini disediakan untuk siapa? Disediakan untuk siapa saja. 那么这个渠道是具备供给所有的人， Termasuk orang-orang yang mungkin dianggap rendah. 被视为卑微的人， Termasuk orang-orang yang mungkin dianggap sangat bobrok. 被视为败坏、腐朽不堪的人， Termasuk orang-orang yang dianggap sangat jahat. 被视为罪大极恶的人。 Melalui perjanjian yang baru ini dimungkinkan untuk bisa datang mendekat pada Allah. 通过立的新的约，让他们都有能力、有可能挨近我们的神。 Saudara, bicara mengenal Allah, kita perlu sadar bukan sama dengan tahu tentang Allah. 我们关于说神，不是说我们只是对神的认识而已。 Mengenal Allah itu, saudara, artinya kita itu mengenal Dia sebagai Allah yang besar, berkomitmen untuk berelasi dengannya, kita mengasihi, kita mentaati Dia. 我们认识神是说，我们知道是神已经与我们有好的关系，我们要顺服他，我们要爱他。 Dan mengenal Allah itu adalah mengenal dalam kaitan dengan itu berdampak pada hidup kita. 那么认识神就是关乎对我们生命有产生巨大的影响。 Bangsa Israel di zaman Yeremia mengatakan, oh kami kenal Allah. 那么耶利米时代的以色列人说，我们都认识神， Tetapi hidup mereka bobrok sekali. 可是他们生命却巨大的败坏， Mereka tetap sangat jahat. 他们这是极大极恶的。 Dan Yeremia katakan kalian tidak kenal Allah. 耶利米对他说：“你们以色列人是不认识神的。 Sebab kalau kenal Allah, tidak mungkin hidup kalian akan jahat 如果 seperti 是 itu. 你们认识神的话，你们不会活在这样极大极恶的生活里。 Karena pengenalan akan Allah pasti berdampak kepada kelakuan kita, karakter kita, relasi kita. 认识神要对我们的个性、我们的性格、我们的与神的关系有产生极大的影响。 Yang ketiga, 第三点， Tuhan mengatakan aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka. 神说我要会怜悯他们，不再纪念他们的罪。 Saudara, bangsa Israel zamannya Yeremia dinyatakan bersalah karena pelanggaran-pelanggaran yang berat. 当时的以色列人在耶利米时代时，他们犯了极大的罪和过犯。 Kalau dari pengadilan manusia mungkin cuma akan dinyatakan bersalah dan patut dihukum. 那么如果是人的审判呢，法庭就是说他们是犯罪了、犯错了，必得到惩罚。 Memang mereka dihukum dengan dibuang ke bangsa lain. 就是被惩罚，就是被掳到外邦去了。 Tetapi Allah mengampuni mereka. 可是神却赦免了他们的罪。
Saudara, perjanjian yang baru itu disertai dengan pengampunan total dari Tuhan. 新的约是以神的永远的赦免而伴随之下。 Saudara, sebenarnya pengampunan dosa itu bukan hal baru bagi bangsa Israel. 那么对赦免赦罪，并不是一件新鲜的事。 Kalau mereka butuh pengampunan, mereka itu cuma diminta untuk membawa persembahan korban binatang ke bait Allah atau ke tempat ibadah untuk sebagai persembahan untuk pengampunan dosa. 他们只要得到赦免，就是到了一些祭反祭、公物祭等等，带到神的殿中献上。 Setahun sekali imam besar harus membawa semua korban persembahan itu di hari raya pendamaian. 那么在这个和平的大节日的时候，在大祭司便把这些供物祭物献在圣殿中。 Setiap tahun terus diulang. 每一年屡次的。 Maka pengampunan dosa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama itu saudara tidak bersifat final dan tidak bersifat untuk selamanya. 那么在确实在这赦免不是说是永远的，是或者说永远的。 Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan itu bisa menghapuskan dosa. 因为羔羊的血和那些强壮的羊的血是不能够洁净了的罪。 Maka di dalam perjanjian yang baru inilah tersedia pengampunan itu. 那么在新的约这个赦免都有了，已经有了。 Pengampunan yang Tuhan sediakan secara generous dengan kemurahannya, dalam kemurahannya. 神把这个赦免是非常慷慨的赐给我们， Disediakan untuk siapa saja. 是对赐给所有的人。 Yang memohon pengampunan disediakan. 恳求神怜悯的人都得着神的赦免和怜悯。 Saudara, ini 3 hal yang Tuhan akan lakukan di dalam perjanjian yang baru itu. 这个3件是神想行的，这些在新的律约里头。 Dan kita melihat dengan jelas sekali Tuhan yang bertindak. 我们清楚的看到是神自己亲自动手。 Jadi saudara, tadi saya katakan ini poin yang penting, yaitu istilah perjanjian baru yang kita bahas hari ini cuma muncul di Yeremia 31. 我说这个关乎至关重要的是，因为这个新约这个俗语只是出现在耶利米书所记载的。 Tetapi istilah perjanjian baru, di perjanjian baru muncul pertama kali melalui perkataan Yesus. 那么新约就是出现在新约圣经里头，就是从耶稣亲口道出来的。 Istilah itu cuma muncul 1 kali di perjanjian lama di Yeremia 31. 那么新约这是在利未书在31章出现过一次。 Tetapi istilah itu muncul pertama kali di perjanjian baru melalui perkataan Yesus. 那么新的约在新约圣经里头就是由耶稣亲口道出来的。 Saudara sering mendengar kalimat ini 我们常常听到， waktu kita mengikuti perjamuan kudus. 当我们在参加圣餐的时候， Di Lukas 22 ayat 20, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 在路加福音22章20节，主耶稣说道：“耶稣说道，这杯是我用血所立的新约。” Diulang oleh Paulus di 1 Korintus 11:25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. 主保罗再次使用，在哥林多前书说，是用神所立的约，有神的印记的。 Jadi saudara perhatikan Yeremia 31 mengatakan akan ada perjanjian baru yang Tuhan buat. 那么在耶利米书说，有神所立的新的约。 Di perjanjian baru ditunjukkan New Covenant ini digenapi oleh Yesus melalui kematiannya. 在新的约就是由耶稣透过耶稣的死所牺牲所成就的约。 Yeremia 31 tidak sebutkan kapan akan digenapi karena cuma dikatakan akan datang waktunya. 耶利米书虽然没有清楚写到是什么时候，可是说日子将到。 Tapi Yesus berkata cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. 那么耶稣说的这杯是我的血所立的约。 Saudara, dengan kata lain apa yang Allah janjikan tadi di Yeremia 31? 在耶利米书所记载的说神的应许和所立的约， Itu menemukan penggenapannya di dalam Kristus yang mati dan bangkit. 就是在主耶稣基督的死和复活。 Maka di dalam Kristus terjadi transformasi hati. 那么透过基督，在我们心都有一个完全的改变或者改造。 Di dalam Kristus orang bisa memiliki hubungan personal dengan Allah. 在基督里，我们每一个人都具有与神各自建立好的关系。 Di dalam Kristus kita bisa mendapatkan pengampunan. 在基督里，我们得着神的赦免和饶恕。
Dan menarik saudara, kalau di Yeremia 31 dikatakan perjanjian baru itu hanya untuk kaum Israel, kaum Yehuda, tetapi kita melihat di dalam Kristus disediakan untuk setiap orang percaya dari segala bangsa. 在耶利米书说，这新的约就是针对以色列家和犹太家，那么在新的约是对所有的万民万族。 Saudara, saya ketika diberi tema hari ini, saya berpikir ini kan bukan tema Natal. 当我要我这个分享这个信息的时候，我说这个主题仿佛与圣诞没有一些关系。 Sedangkan kita ini dalam suasana Natal. 然后现在我已经进入或者处在圣诞环节气氛之下。 Saudara, di dalam perayaan Natal atau suasana Natal seringkali kita tahu itu orang mengaitkan dengan hadiah-hadiah, dengan gifts 我 nih. 们知道，在普世欢庆圣诞节的时候，大家都以礼物、以圣诞持在一块儿。 Satu kali saya menemukan gambar ini. 一回我得到了这幅图片， Santa Claus mengatakan bahwa dia punya banyak hadiah untuk setiap orang. 圣诞老人说他携带了好多的礼物要分给众人。 Yesus berkata, saya cuma punya satu. 主耶稣却说到：“我只有一个礼物， Dan ini cukup untuk semua orang. 这个是足够分给所有的人。” Maka saya setuju, ada orang berkata begini. 我非常赞同有人这么说道： The cross is the true gift of Christmas. 十字架就是圣诞的真正的礼物。 Salib itu adalah hadiah yang sejati dari Natal. 上十字宝架就是圣诞佳节的最珍贵、最真实的礼物。 Tujuan dari peristiwa di Palungan itu saudara menggenapi apa yang terjadi nanti di kayu salib. 马槽里的诞生就是象征着说应验成就在十字架上。 Yesus lahir untuk mati. 耶稣为我们出生，就是为我们死。 Maka Natal ini saudara dipersiapkan atau diperuntukkan untuk siapa? Semua orang berdosa. 因此，圣诞是供给谁的？是供给整个天底下的罪人。 Karena semua butuh diubahkan, semua butuh diampuni, semua butuh untuk diselamatkan. 所有的时候要被改造，所有的都需要这个神的赦免，所有的都需要拯救、救赎、恩典。 Maka tema hari ini, New Covenant, ada hubungannya dengan Natal. 因此今天的题目新约就有跟圣诞节有紧密的关系了。 Karena Natal menunjukkan Yesus yang datang sebagai juru selamat untuk mengubah kita, menyelamatkan kita, membawa kita berhubungan dengan Tuhan dan mengampuni dosa kita. 耶稣圣诞节就是我们欢庆圣诞节，就是耶稣基督的降生，耶稣基督与人类建立了关系，赦免了我们的罪恶。 Dan saya ingin tutup dengan kalimat ini. 我要以一句话来结束今天的正道。 Natal dimulai di hati Allah. 圣诞是源自于神的心， Tetapi akan lengkap sempurna ketika itu mencapai menyentuh hati manusia. 一旦触及了整个人的心，这一切都成为完美，成为完整了。 Saya setuju sekali tadi yang menyanyikan pujian, tanpa Kristus, Christmas is nothing. 我非常的赞同刚刚这一首诗歌所献上的诗歌是没有基督，圣诞节是毫无意义。 Tapi saya ingin tambahkan, saudara, tanpa Kristus tidak mungkin akan ada perubahan hati. 我要再补充一句话：没有基督，在我们心里面没有更新和改造。 Kalau Natal tidak merubah hati, Natal itu cuma perayaan luar. 若是圣诞没有改造我们心，那么圣诞只是一种庆祝的仪式而已。 Kiranya Natal tahun ini tidak hanya sekedar satu perayaan, satu celebration. 当然，今年的圣诞不仅仅是一个庆祝。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Berkati renungan firman-Mu hari ini ya Tuhan. 父神师父，今天我默想你的话语和真理。 Terima kasih karena di Yeremia 31 Engkau menjanjikan akan mengadakan perjanjian yang baru. 感谢神，在耶利米书上实际上记载，你将为我们你的民立新的约。 Perjanjian yang baru itu diperlukan karena kegagalan umat-Mu untuk mentaati perjanjian yang sebelumnya. 因为我们子民们没有办法，并且违背背弃了的约，所以新立的约是非常缺失需要的。 Kegagalan umat Israel juga adalah kegagalan kami. 以色列百姓们的失败，同样也是我们的失败。 Tetapi bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk
menolong menyelamatkan kami. 感谢神，你却为因此而放弃了拯救我们你们的百姓。 Dan Engkau menggenapi janji New Covenant itu di dalam Kristus yang datang untuk mati dan bangkit bagi kami. 基督的降生，死在十字架，并为我们复活者应验成就了你的约。 Darah Kristus itulah yang menegakkan perjanjian yang baru ini. 你的宝血就是立了你与我们的新的约。 Kami bersyukur karena di dalam Kristus kami punya pengharapan. 我们感谢神，在基督里头，我们有新的指望。 Di dalam Kristus kami dimungkinkan untuk mengalami transformasi hati. 在基督指望，我们极有可能得着改造。 Di dalam Kristus kami dimampukan untuk bisa mengenal Allah. 只有在基督里，我们才有能力认识真神。 Di dalam Kristus kami menerima pengampunan. 在有基督里，我们得着神的饶恕和赦免。 Terima kasih untuk the greatest gift, hadiah terbesar yang Kau berikan untuk kami di Natal ini. 感谢神，在这个圣诞的节日中，你赐给我们人类最大的祝福福分的礼物。 Berkati firman-Mu ya Tuhan. 求主赐福你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus 奉我 kami 主耶稣 berdoa. 宝贵的名，我祈求祷告。 Amin. 阿门。